Kisah di Raja Pahang bermula bukan dari lembah dan landskapnya sendiri, tetapi yang mengejutkan, dari tengah-tengah Kesultanan Melaka, sebuah pusat perdagangan dan kuasa yang sibuk. Pada abad ke-16, Melaka berdiri sebagai kuasa yang hebat di rantau ini. Pengaruhnya tersebar luas, pusat perdagangan dan budaya yang sebenar. Dan Pahang, yang diberkati dengan simpanan emas dan timah yang melimpah ruah, komoditi berharga yang dicari ramai, adalah wilayah yang bernilai tinggi, permata dalam mahkota Empayar Melaka yang semakin berkembang. Sultan-Sultan Melaka menyedari kepentingan strategik Pahang, menghantar Seri Bija Diraja, seorang pegawai yang dipercayai, untuk memerintah Pahang, untuk mengawasi pentadbirannya dan memastikan kemakmurannya. Ini adalah untuk memastikan sumber dayanya dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi mengalir kembali ke Melaka, mengukuhkan dominasinya. Pegawai ini lebih daripada sekadar seorang gabenor. Dia adalah simbol kekuasaan Melaka. Dia adalah tangan Melaka sendiri, yang menjangkau untuk mengawal dan membentuk takdir Pahang. Dia menguruskan hal ehwal tempatan dengan tegas, mewakili kuasa empayar, dan memastikan kelancaran operasi wilayah. Sistem yang dibina dengan teliti ini meletakkan asas bagi masa depan Pahang, menyediakan pentas untuk kebangkitannya sendiri. Ia menjalin hubungan politik dan ekonomi yang rumit, yang tidak lama lagi akan mengubah tanah dan rakyatnya, mengubah haluannya selama-lamanya. Tidak lama kemudian, seorang putera dari Melaka akan tiba di pantai Pahang, detik penting dalam sejarahnya, mengubah Pahang dari sekadar negeri naungan, wilayah yang bergantung di bawah pengawasan Melaka, menjadi sebuah kerajaan yang bangga dan merdeka, sebuah negara berdaulat, yang bersedia untuk menentukan takdirnya sendiri. Sultan Mansur Shah dari Melaka, membuat langkah penting baginda menghantar puteranya, Raja Muhammad, untuk memerintah Pahang. Ini adalah tindakan strategik menanam darah di Raja Melaka di Pahang, untuk mencipta kerajaan saudara yang setia. Raja Muhammad tiba dengan rombongan lengkap bangsawan, menteri, pahlawan dan pentadbir, semuanya bersedia untuk membina kerajaan baharu. Pentadbiran baharu mencerminkan Melaka dengan pegawai yang dipercayai seperti bendahara dan temenggung, memastikan ketentraman dan kemakmuran. Kedatangan mereka menandakan berakhirnya Pahang sebagai wilayah yang diuruskan, dan kelahiran kesultanannya sendiri. Pentas telah ditetapkan untuk Pahang bangkit sebagai kerajaan berdaulat, menggemakan kegemilangan Melaka. Raja Muhammad secara rasmi ditabalkan sebagai Sultan Muhammad Shah, menandakan bermulanya era baharu bagi Pahang. Baginda menjadi raja pertama Pahang, memulakan dinasti yang akan memerintah selama berabad-abad. Baginda dengan bijak memilih Pekan sebagai ibu kotanya, sebuah keputusan yang strategik dan berwawasan. Pekan menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan yang penting. Lokasi strategik Pekan di muara Sungai Pahang bukan sahaja memudahkan akses, tetapi juga menjadikannya pusat perdagangan dan pentadbiran yang berkembang maju. Sungai Pahang menjadi laluan utama untuk aktiviti perdagangan dan perhubungan. Kesultanan Baharu ini menggunakan sistem pentadbiran Melaka yang telah terbukti berkesan, dengan istana yang megah, masjid yang indah, dan istana yang sibuk, mengubah Pekan menjadi kota diraja yang bukan sahaja pusat pemerintahan, tetapi juga pusat kebudayaan. Wilayah Pahang terbentang luas dari Terengganu di utara, hingga Johor di selatan, menunjukkan betapa luasnya pengaruh kerajaan ini. Pahang kaya dengan sumber semula jadi, dan perdagangan yang berkembang pesat. Pemerintahan Sultan membawa struktur pentadbiran yang teratur, kemakmuran ekonomi, dan budaya yang berkembang pesat, mencerminkan identiti unik Pahang. Ia berjaya menggabungkan tradisi Melaka yang kaya dengan adat resam tempatan yang unik. Rakyat kini mempunyai istana dan raja mereka sendiri, simbol perpaduan dan identiti. Ini menandakan era baharu kebanggaan dan identiti bagi seluruh rakyat Pahang. Asas yang diletakkan oleh Sultan Muhammad Shah akan membentuk takdir Pahang selama berabad-abad lamanya. Kerajaan itu kini merupakan kuasa yang hebat dan disegani di seluruh semenanjung Tanah Melayu. Di bawah Sultan Abdul Jamil Shah, Pahang berkembang maju dalam persekutuan dengan Melaka, tetapi menghadapi ancaman besar dari Siam. Siam melancarkan serangan besar-besaran berusaha untuk menguasai negeri-negeri Melayu. Pahang, dengan pahlawan Melaka yang dipimpin oleh Laksamana Hang Nadim, melakukan pertahanan yang sengit. Pertempuran berlaku berhampiran pekan, tetapi pasukan Melayu yang bersatu menghalau penceroboh. Kemenangan ini membuktikan kekuatan dan kemerdekaan Pahang, meningkatkan statusnya di rantau ini.
Sultan Abdul Jamil Shah menjadi wira yang terkenal, dan zaman kegemilangan Pahang yang bersatu dan berdaya tahan telah terjamin. Kerajaan itu berdiri sebagai simbol kuasa Melayu di pantai timur. Dwarf. Selama lebih 1 abad, keturunan di Raja Melaka memerintah Pahang, tetapi keturunan itu berakhir dengan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah yang mangkat tanpa waris lelaki. Ketiadaan pengganti menjerumuskan Pahang ke dalam krisis, memutuskan rantaian penggantian selama 150 tahun. Dengan Melaka tiada dan Johor Riau bangkit, Pahang diserap sebagai wilayah di bawah keluarga bendahara yang berkuasa. Bendahara, kedua selepas Sultan Johor, memerintah Pahang sebagai pemerintah keturunan. Gelaran Sultan Pahang lenyap dan negeri itu memasuki tempo yang panjang di bawah kawalan Johor Riau. Ini menandakan berakhirnya satu era di Raja dan permulaan yang lain ketika Pahang menanti transformasi seterusnya. Identiti tanah itu kekal walaupun dinasti berubah. Selama hampir 2 abad, dari jauh sebelum kemerdekaan Malaysia, keluarga bendahara memerintah Pahang di bawah naungan Empire Johor Riau, sebuah kerajaan maritim yang luas. Mereka bertindak sebagai wakil kerajaan Johor Riau, menguruskan hal ehwal tempatan dan mengutip ufti. Namun, dengan peredaran massa, pengaruh dan kuasa keluarga bendahara semakin lama semakin berkuasa. Kekuatan mereka bertambah, dan kesetiaan mereka mula beralih. Apabila Empire Johor Riau melemah dengan ketara pada abad ke-19, akibat konflik dalaman dan tekanan luaran, Bendahara Wan Ahmad, seorang pemimpin yang berwawasan dan berani, merebut peluang keemasan ini untuk memulihkan kemerdekaan Pahang daripada cengkaman Johor Riau. Selepas perang saudara yang sengit dan berdarah, yang menguji ketahanan dan semangat rakyat Pahang, Wan Ahmad muncul sebagai pemenang yang tidak dapat disangkal, menyatukan negeri Pahang yang dahulunya berpecah belah di bawah pemerintahannya yang berwibawa. Pada tahun 1884, dengan sokongan padu daripada pemimpin tempatan dan juga kuasa kolonial British yang semakin berpengaruh, Baginda secara rasmi mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Ahmad Al-Muazzam Shah, menandakan era baharu bagi Pahang. Tindakan berani ini mengasaskan dinasti di Raja Baharu yang akan memerintah Pahang untuk generasi yang akan datang. Ini adalah kelahiran semula bagi Pahang, satu titik perubahan dalam sejarah negeri. Ia menandakan bermulanya kesultanan berdaulat yang dipimpin oleh kerabat baharu yang berdaya tahan dan berazam untuk membina masa depan yang gemilang. Pemerintahan Sultan Ahmad yang berwawasan menandakan permulaan Pahang moden dengan pembaharuan dan kemajuan yang ketara. Baginda berusaha untuk mengimbangi tradisi yang dihormati dengan realiti pengaruh kolonial yang semakin meningkat. Keturunan diraja yang Baginda tubuhkan dengan gagah berani berterusan hingga ke hari ini menjadi bukti warisan dan legasi Sultan Ahmad. Dinasti Sultan Ahmad telah membimbing Pahang melalui pemerintahan kolonial, perang, dan kemerdekaan. Sultan kekal sebagai simbol perpaduan, budaya, dan kepercayaan, mengukuhkan identiti negeri. Hari ini, ibu kota diraja di Pekan menggabungkan sejarah dengan kehidupan moden, dan tradisi istana purba masih berkembang maju. Peranan Sultan telah berkembang, tetapi Baginda kekal sebagai tokoh penting kestabilan dan panduan. Kisah Pahang adalah kisah ketahanan dan kesinambungan, dari benih Melaka hingga kesultanan moden yang bangga. Kesultanan itu kekal sebagai jantung Pahang, menghubungkan rakyatnya dengan masa lalu yang kaya dan epik.